الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita ganti pengajian kitab Risalah Sulukil Murid dengan kuliah khas online yang tertangguh semalam. Saya minta maaf di atas kurang sihat. Dan insya-Allah pada pagi ini kita ditaja oleh grup infak Masjid Darsa 16. Itu mana untuk pagi ini dalam tajuk tadabbur surah As-Sajdah. Jadi saya rasa kena buat siri sebab tadabbur ni dia lambat, dia kena perhati satu persatu ayat. Hari ini saya nak buat muqaddimah saja terhadap surah As-Sajdah ini. Surah Sajdah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah merupakan di antara surah-surah yang penting berpandukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berpandukan yang Nabi baca secara konsisten. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca surah As-Sajdah ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada setiap hari Jumaat, iaitu pada ketika sembahyang subuh hari Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut, yang diriwayatkan daripada yang hadisnya ialah rawahu Ahmad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang disebut kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam tanzil as-sajdah
wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang pertama, surah As-Sajdah ini dia mengiringi surah Tabarakalladzi. Kata Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dulu membaca Alif Lam Tanzil, As-Sajdah dan juga surah Tabarakalladzi. Jadi bila mana seseorang tu dia nak tidur, dia baca surah Sajdah dan juga baca Tabarakalladzi, dan dia baca beberapa ayat lain yang pendek-pendek sebelum dia tidur. Jadi akan mempercukupkan bilangan ayat itu, bilangan ayat yang dia baca itu 200 ayat. Jadi bila mana kita baca Quran, sehari kita baca Quran, nak tidur malam kita baca Alif Lam Sajdah dan Tabarakalladzi. Maknanya kita, kalau kita baca Al-Quran sehari 200 ayat, jadi itu melayakkan seseorang untuk disebut ataupun dikira dia sebagai seorang soleh. Sebab orang soleh ni sekurang-kurang ayat yang dia baca 200 ayat, maka layaklah dia untuk diletakkan sebagai seorang yang soleh. Jadi kalau kita nak baca satu juzuk, jadi mungkin Allahumma salli ala sayyidina, tak cukup lagi, nak cukup 200 ayat. Tapi kalau kita baca Al-Quran, tidur malam surah As-Sajdah, lepas tu Tabarakalladzi, campur dua-dua tu, dan kita ambil ayat-ayat pendek ataupun kita baca ayat-ayat Quran beberapa ayat, jadi cukuplah 200 ayat. Jadi kita harap termasuklah kita sebagai orang soleh pada pandangan, pada perkiraan agama, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah As-Sajdah ini surah yang Nabi baca secara konsisten setiap malam, seperti surah Tabarakalladzi juga. Begitu juga Nabi baca pada hari Jumaat, subuh Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada rakaat pertama, rakaat kedua Nabi baca hal ata 'alal insan. Cumanya hanya baca surah As-Sajdah sahaja pada hari Jumaat yang membolehkan kita untuk sujud sejadah. Baca surah lain, walaupun surah lain tu ada ayat sujud sejadah, pada subuh Jumaat tak boleh. Angkat takbir tu, imam angkat takbir dah delete dah semayang tu. Baik, jadi contoh kita nak semayang, kita nak sujud sadah, contoh kita hafal. Jadi kita baca, tak baca, contohnya kita baca Iqra. Fasjud waqtarib tu kena sujud, kita nak baca Iqra lah pagi Jumaat. Angkat takbir tu batal siap. Pasal tujuan nak sujud. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau kita semayang, kita cadang nak sujud sejadah, kita baca ayat-ayat yang ada sujud sejadah tu, angkat takbir batal dulu, batal siap lah. Kecuali orang-orang hafiz. Orang hafiz dia mengulang Quran, dia baca daripada Al-Fatihah, Alif Lam Mim, dia jadi imam. Dia mengulang Quran dia. Bila dia jadi imam, dia nak sambung pengulangan Quran ni. Jadi dia buat pengumuman, lagi ada ayat sejadah, kita sujud sejadah, kecuali orang hafiz yang mengulang Quran dia.
Okey. Dalam banyak surah yang Nabi baca secara konsisten ialah di antaranya surah Alif Lam Sajdah, ataupun disebut dengan Alif Lam Tanzil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi baca rakaat yang pertama kita sembahyang sujud sejadah, imam baca Alif Lam Tanzil. Lepas tu rakaat kedua imam baca Hal ata 'alal insan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana surah-surah yang lain juga, pada hari Jumaat Nabi baca surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun Nabi baca setiap rakaat yang pertama pada Jumaat. Pasal apa? Sebab Nabi nak peringat tentang bahaya munafik yang duduk dalam kelompok komuniti umat Islam. Penting. Jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Alif Lam Sajdah ni penting. Pasal Alif Lam Sajdah ialah satu surah yang menceritakan tentang hari akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab hari itu hari raya. Hari itu hari Jumaat. Hari Jumaat ialah hari Allah menciptakan hari kiamat. Kiamat akan berlaku waktu duha. Hari Jumaat, duha Jumaat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca surah Hal ata 'alal insan, Nabi membaca surah Alif Lam Tanzil, ialah sempena dengan dalam surah tu banyak menceritakan tentang keadaan hari akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alif Lam Tanzil ni dia termasuk dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad surah Al-Munjiyah bersama-sama dengan Tabarakalladzi. Apa dia makna surah Al-Munjiyah? Surah Al-Munjiyah ialah surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang akan menyelamatkan seseorang daripada azab kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang namanya Syekh Khalid Ma'dan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia menceritakan tentang pengalaman seorang soleh. Dia suruh baca surah As-Sajdah ni setiap malam. Seseorang tu, satu orang yang soleh tu baca surah ni setiap malam. Dan dia, Syekh Khalid bin Ma'dan ni mimpi melihat orang ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah ini menghamparkan kepada si pembacanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sayapnya. Surah ni digambarkan dalam mimpi tu dia ada sayap. Jadi orang soleh ni dimuliakan oleh surah ni dengan dihampar, surah tu hampar sayap dia kepada orang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan surah As-Sajdah minta kepada Allah untuk dia selamatkan orang ni daripada azab kubur. Dan orang ni tak baca surah lain ketika mana nak tidur malam, dia baca Alif Lam Sajdah saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu jadi pedoman kepada orang-orang soleh betapa surah ni ialah surah yang betul. Nabi kata, Nabi SAW tak tidur malam melainkan Nabi baca dulu surah As-Sajdah dan Tabarakalladzi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan surah ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi radhiyallahu taala anhu menyebut tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah ni dia kata kepada Allah, wahai Tuhanku, tulislah kepada orang yang baca surah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk setiap dosa dia diganti dengan kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan ditinggikan darjatnya. Dia buat dosa, Allah ganti kebaikan, dan Allah bagi darjat pula kat dia. Jadi manusia ni mana dia terlepas daripada dosa, dia mesti berdosa saja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi Allah bagi kebaikan, Allah angkat darjat dia. Ini bagi pengamal yang mengamalkan surah Al-Lam Sajdah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ni cerita di dunia, masuk dalam kubur. Ini surah ni hampak sayap, di kita tu duduk berlapikkan sayap surah As-Sajdah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita di akhirat esok, surah ni dia jadi penaung kepada orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad membacanya di dunia setiap malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, surah ni akan menaung orang bacanya daripada kepanasan matahari yang sebatu di atas kepala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah ni juga jadi asbab penyesalan iblis. Pasal kita sujud, iblis ni lagi tolong tangkap kucing tu, Ustaz. Nampak tak kucing tu? Siapa boleh tangkap, Ustaz bagi RM50. Nampak tak kucing? Dia suruh kencing tempat kita, tangkap, bagi dia pergi kencing di leg. Salah Sayyidina Muhammad. Nah, Ustaz bagi RM50 semua tangkap lah, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iblis ni dia menangis ketika mana kita sujud tu. Dia pernah jadi hamba Allah yang baik, cuma dia derhaka kepada Allah sebab bila mana Tuhan suruh sujud dekat Nabi Allah Adam, dia tak mau. Bila dia tengok kita sujud, dia teringat kepada hal keadaan dia. Tuhan suruh sujud, tak sujud. Dia berasa hati dia satu rasa yang mendalam terhadap penyesalan. Tapi isu dia tak mau sujud dekat Nabi Allah Adam. Sampai hari ni dia tak mau. Ketika mana berlaku banjir besar di dunia, menenggelamkan alam ni, 6 bulan alam ni laut ayak. Waktu kapal Nabi Allah Nuh duk berjalan tu, iblis dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia bergantung di kapal Nabi Allah Nuh, dan dia minta, wahai Nabi Allah Nuh, tolong saya jadi perantara aku dengan Tuhan, aku nak bertaubat. Dia rasa menyesal. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Nuh mengangkat hajat iblis ni kepada Allah. Allah kata, boleh aku terima taubat dia. Kubur Nabi Allah Adam tu, suruh dia pergi sujud. Dia tak mahu sujud hari itu, sujud hari ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Nuh menyampaikan yang Allah suruh sampaikan kat dia, dia kata, kalau tak suruh sujud kat kubur Nabi Adam, kat Adam tak payah. No way, kata dia. Dia kata tak payah. Sombong iblis. Jadi pada hari kita sujud sejadah tu, dia menangis. Tapi masalahnya dia tak mau sujud tu. Batu kita, kalau kita baca ayat-ayat Quran ni, bila sampai di ayat-ayat sajadah ni, sujud. Nak bagi dia nangis, nak bagi dia teriak salah Sayyidina Muhammad. Tapi nak sujud ni pun, mana bila kita sampai di ayat sajadah,
angkat takbir, Allahu Akbar, saja aku sujud sajadah kerana Allah Ta'ala, sujud, baca macam pagi Jumaat tu. Lepas tu bangkit pada sujud, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mazhab kita, mengamalkan sujud sajadah. Orang yang dengar orang baca Quran tentang ayat sejadah, ayat sejadah tu banyak dalam Quran, dia tengok kawan tu sujud, sunat dia sujud juga, Allahu Akbar. Tapi kalau dia dengar kawan tu baca ayat sejadah, kawan tu tak sujud, tak sunat dia sujud. Kita boleh sujud kalau dia sujud, kalau dia sendiri pun tak sujud, kita tak sunat sujud. Dia macam ni lah orang bersin. Orang bersin, dia kata Alhamdulillah, barulah kita boleh kata Yarhamkallah. Dia bersin, dia kata Alhamdulillah, barulah kita boleh kata Yarhamkillah kalau orang perempuan. Kalau dia sendiri pun tak kata Alhamdulillah, tak sunat kata Yarhamkallah. Gitu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kelebihan dia. Ada satu orang ulama, iaitu Al-Imam Al-Juwaini. Dalam tafsir dia menceritakan tentang satu orang namanya Aban bin Abi Hasashi. Tengok pada hari mati satu ulama Muwarrid Al-Ajali. Bila mati ulama ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cahaya naik daripada ujung kepala, ujung kepala, bahagian perut dan juga bahagian kaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu kata Aban bin Abi Ayashi, dia kata nampak tak, dan nampak tak cahaya naik tu? Semua orang kata nampak. Naik melalui kepala, naik daripada perut, naik daripada kaki. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rupa-rupanya cahaya yang naik itu, ya, pertama daripada kepala 14 ayat yang pertama, daripada perut 14 ayat yang kedua, daripada kaki 14 ayat yang ketiga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kelebihan baca surah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Lam Sajdah. Orang pernah cerita juga, maknanya kalau cahaya naik tu maknanya Allah muliakan orang yang baca dia. Sebenarnya sejarah cahaya naik daripada bumi ataupun daripada jasad seorang yang soleh itu bukan sekali, banyak kali. Di antaranya Ahmad As-Sabti, iaitu anak kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Ketika dia mati tu, ruh dia tu berbentuk seperti mana ruh dia nak naik tu, jadi terbentuk cahaya seperti tiang. Jadi ruh dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Illiyin tu, jadi dibawa dengan cahaya. Begitu juga karamah Habib Ali Batu Pahat. Orang nampak salah seorangnya pilot atau orang pilot bawa kapal terbang, dia tengok cahaya. Dia tengok cahaya daripada satu tempat di Batu Pahat. Dia tak tahu apa. Akhirnya bila dia selesai tugas dia balik, rupanya hari itu hari mati Habib Ali Batu Pahat, naik cahaya ke langit. Subhanallah. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cahaya itu menembusi atap, menembus ke langit. Itu tanda kesolehan seseorang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kelebihannya besar. Sebab Nabi takkan tidur melainkan Nabi baca Al-Lam Tanzil dulu.
Jadi kita boleh buat lepas daripada bayang isyak. Jadi ambil Quran, baca dalam sajadah, tabarakalladzi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dah kita baca, lama-lama kita ingat. Bila mana kita ingat, kita boleh baca sambil-sambil berjalan, nak balik rumah, sambil-sambil kita tukar baju, baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita baca, jadi surah ni menyelamatkan seseorang daripada sisaan kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kelebihan lain daripada itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selain daripada dia menjadi pelindung kepada orang yang baca daripada sisaan kubur, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang semayang di malam Lailatul Qadar. Orang tu mendapat pahala seperti mana kita semayang malam Lailatul Qadar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia juga menjadikan seorang tu akan mendapat ilmu yang kita mengaji sebelum subuh tu, iaitu sampai mendapat ilmu ainul yaqin dan haqqul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna surah ni membawa seseorang untuk menjadi diri seseorang itu awliya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan surah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dikurniakan kepada orang yang mati itu cahaya pada hari masa dia mati. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu yang orang mimpi kepada ulama yang mati tu, Syekh Muwariq tu, sebab dia baca setiap malam, sebab Nabi baca. Bila Nabi baca, dia baca. Ya, akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memang sungguh Tuhan bagi cahaya kepada orang yang bacanya ketika mana sebelum dia tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bacanya ialah sebelum tidur bersama dengan suratul Mulk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pasal apa Nabi baca sebelum tidur? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca sebelum tidur ialah kerana dia mengandungi cerita tentang akhirat. Mati, dia tidur ialah merupakan simbolik kepada mati. Sebab Nabi sebut an-naumu akhul maut. Tidur itu saudara bagi mati. Tidur itu saudara bagi mati. Seperti mana seorang tu tidur, mati macam tu. Dia bukan sedar abak lah, tak tahu apa lah. Tu hikmah Nabi baca sebelum tidur. Ada satu hadis hasan, dia pun darjat dia. Siapa-siapa yang baca surah As-Sajdah ni nak tidur malam, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepadanya 70 kebaikan, dihapuskan 70 kejahatan, dan diangkat 70 darjat. Jadi dia dimotivasi kepada kita, oh besarnya darjat di sisi Tuhan. Jadi setiap umat Muhammad ni akan berasa sentuhan sebab kita nak kejar. Di samping Nabi kita buat, kita kata kita pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita nak mendapat kelebihan-kelebihan yang Allah sedia pada kita. Orang yang tak mau kelebihan yang Allah sedia, orang tu takabbur, sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ayat ataupun tujuan surah As-Sajdah ni, dia nak bagi kita rendah diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak kita merendah di hadapan Allah. Bila kita baca innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah kata hanya sahaja beriman dengan ayat-ayat kami, ayat Tuhan ni, iaitu yang kita nampak ni, dunia dan alam ni, tanda-tanda kebesaran Tuhan. Yang kedua ialah Al-Quran tu.
hanya saja yang beriman dengan ayat-ayat kami. Ayat kami itu ada dua makna. Alam ni dan juga Al-Quran yang kita baca ni dia panggil ayat-ayat Quran. Ialah orang-orang yang idza dzukiru biha, orang-orang bila mana disebutkan tentang ayat-ayat Tuhan ni, orang baca, dia dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang baca, dia dengar. Bila diperingatkan tentang ayat-ayat Quran ni, idza dzukiru biha kharru sujada, tersungkur sujud. Jadi bila mana kita semayang, bila sampai di ayat sajadah, langsung kita sujud. Allahu Akbar, langsung kita sujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dalam tu kita baca apa? Wasabbahu bihamdi rabbihim, wasabbahu bihamdi rabbihim. Jadi mereka mengucapkan tasbih dalam sujud dia. Cuba baca tengok. Dalam mayang, dalam sujud jadah tu, baca tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Tak, tu sujud. Dan sujud tu baca apa? Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hauli wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi bertasbih dalam sujud tu. Lepas tu wahum la yastakbirun, mereka tidak akan sombong kepada Tuhan. Tujuan surah ni nak bagi kita masalah Sayyidina Muhammad merendah diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab sujud ialah simbol penundukan kita kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tanda orang yang tak sombong tu apa dia? Ayat lepas tu, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tu tanda orang yang rendah diri, iaitu tatajafa junubuhum, jauhlah lambung ataupun rusuk mereka ni anil madaji', dari tempat tidur. Dan mereka bila bangkit, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, mereka bangkit, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan takut, wa tama'a, dan juga dalam keadaan mengharapkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka bagi balik pada Allah, sedekah, yunfiqun, infak. Itu tanda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tidak takabur. Maknanya bangun qiyamul lail, lepas tu berdoa, lepas tu duit ataupun nikmat Tuhan bagi, kongsi dengan orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya bangkit malam tu bermunajat, mengadu masalah-masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka semua ni kita kena mengambil iktibar melalui pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita. Sebab itu Allah sebut wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma yashkurun, qalilan ma tashkurun. Jadi kami jadikan kepada mereka itu pendengaran, penglihatan dan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah kata qalilan ma tashkurun, sedikit sangat kamu bersyukur kepada aku. Jadi itulah sedikit mukadimah kepada surah yang besar ni. Jadi kalau nak tadabbur, dia kena buat siri-siri, insya-Allah, baru kita dapat menghayati apa yang dibaca oleh Tok Imam pada hari Jumaat, pada subuh hari Jumaat tu, insya-Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira kepada penaja kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, grup infak berapa? 16. Dia mudah-mudahan Allah SWT mengangkat kedudukan mereka, mengampun kesalahan dosa mereka, jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh-solehan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan jauh daripada kemurkaan Allah, dan Allah bagi mereka dapat mengamalkan membaca surah Alif Lam Tanzil dan Tabarakalladzi setiap malam, dan diselamatkan daripada sisaan kubur, insya-Allah. Moga-moga Allah bagi pada kita sama seperti mana yang kita doakan kepada mereka, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم نبّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبّر قلوبنا بهدايتك، اللهم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر واليسر. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.